Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya mau cerita sedikit perihal kelas hujung. Ini kelas saya yang paling hujung daripada 13 kelas SPM. Saya biasa mengajar, biasanya saya akan ambil satu kelas hujung, kedua hujung, atau ketiga hujung. Yang dua ni yang teruk, yang ini yang paling teruk lah. Okey, exam baru-baru ni, ini tak hadir, ini yang hadir. Yang hadir 16, tak hadir 20. Okey, kita tengok yang hadir. Yang hadir ni pun, kita tengok, kosong. Kadang-kadang langsung tak menjawab. Soalan ni saya buat standard SPM, dan soalan ni sudah dibocorkan. Maknanya budak tahu sudah, bukan lagi bab, subtajuk. Contohnya macam ini, sudah dibagi tahu pembahagian sel keluar, and then kitar nitrogen. Memang ditulis satu-satu benda yang keluar. Apa masalahnya? Budak ni masalahnya, diorang ni langsung tak belajar di rumah. Itu saja. Modul diorang ni ditinggal di makmal. Ini dia. Sebab diorang yang minta. Kalau dibawa balik rumah memang selalu tinggal dan kita asyik bergaduh. Cuma kalau dekat exam saya bagilah. Dekat peperiksaan seminggu sebelum saya bagi. Dan modul diorang ni dibincang terus dan jawapan diberi. Contoh ini. Kalau diorang ada tanda soal atau kosong, maknanya dia tidak hadir lah tu. Nah, ini yang jenis rajin hadir. Jadi adalah jawapan dibincang. Dibincang baru diberi jawapan. Jadi kalau kita tanya balik ni, sama juga, kosong juga. Budak-budak ni memang betul-betul tidak ada keinginan untuk berjaya, untuk lulus. Okey, kosong, 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 kosong. Nah, ada sudah 1/80. Ini per 80. Seorang yang lulus nih, yang ini. Nah, ini lulus 40 lebih lah. Ini per 80. Yang menolong kertas 1. Nah, ini dia punya result. Boleh nampak tu. Tidak hadir ramai. Okey, selain tak belajar, kita boleh salahkan dia tak belajar, tapi ada sebab kenapa dia tak belajar. Jadi mau tidak mau, faktor keciciran. Saya tunjuk jawapan budak. Kalau matematik janganlah, biasa saya buat ni. Saya sudah buat diagnostik. Cuba kita tengok bahasa. Okey, ini budak. Ini budak ni, dia boleh membaca dengan betul. Dia boleh membaca lancar. Kamu tengok perkataannya jelas, tidak ada salah eja. Cuma ada makna ke tidak? Soalan ini bagaimana dia membuat pemadam api menggunakan peralatan di rumah. Jadi sepatutnya dia ambil botol, masukkan serbuk penaik dan cuka, goncang dan halakan, buat lubang lah, halakan ke api. Kamu tengok dia punya ayat lah. Mau tunjuk budak ni, dia pandai membaca tapi tidak ada kemahiran membina ayat. Kalau serbuk penaik dan cuka dengan serbuk pencuci air karbon dioksida tidak boleh termasuk ke dalam api, 4 bahan yang dihasilkan boleh menolak karbon dioksida daripada api itu. Okey, jelas budak ni tidak ada kemampuan membina ayat. Jadi kalau tidak ada kemampuan membina ayat, maknanya dia tidak faham petikan, tidak faham soalan. Okey, tapi kamu tengok, dia boleh sebut karbon dioksida. Karbon dioksida ni bukan bahasa biasa, ini bahasa saintifik. Maknanya saya berjaya mengajar. Sebab saya akan sebut dia orang pakai pemadam api karbon dioksida. Itu tidak bahaya. Jadi dia orang ingat. Sebab ada dia punya aktiviti hands on. Next kita tengok jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua ni berikan 2 kesan buruk pembakaran petroleum terhadap alam sekitar. Jadi jawapannya pemanasan global. Kamu tengok ayat mudah.
Saya bagi betul lah, boleh menyebabkan berpanas bumi meningkat. Dia mau cerita ni suhu, cuma dia tidak ada kosa kata suhu. Jadi ini masalah budak-budak kelas hujung ni. Mereka ni sudah tercicir lama, bukan sangat tercicir matematik, tapi majoritinya tercicir bahasa. Kalaupun boleh membaca, belum tentu dia menguasai bahasa. Mungkin masih tidak mampu membaca ayat, tidak mampu memahami petikan. Okey. Inilah isunya. Jadi dia punya tahap bahasa ni macam tahap bahasa budak tahun 2, tahun 3. Jadi you cuba bayangkan kalau budak-budak tahun 2, tahun 3 kita suruh ambil SPM, boleh lulus ke tidak? Jadi kadang-kadang kan sebagai guru saya bukanlah kecewa. Macam saya rasa saya macam useless. Bukanlah tak guna. Macam sia-sia saya mengajar. Kan bagus saya kalau mengajar kelas depan sedikit. At least budak-budak yang D saya boleh push ke C. Yang ini dia G dan insya-Allah tetap G. Nothing much I can do. Kan? Tidak ada apa-apa boleh dibuat. Dia bukan masalah saya tidak bagus mengajar, tapi masalah keciciran bahasa. Okey, inilah dilemanya. Jadi masa saya terlibat dengan BPK dulu, kalau orang putih ni dia fokus betul, orang negara barat, negara-negara maju dia orang fokus sekolah rendah untuk pastikan keciciran tidak berlaku. Jadi bila naik tingkatan 3, selepas tingkatan 3, budak-budak yang C dan ke bawah masa itulah tidak dibenarkan masuk aliran akademik, semua ditolak ke aliran kemahiran. Dan sekolah tu ada menawarkan kemahiran yang mana subjek-subjek contoh bahasa matematiknya direndahkan arasnya. Masalah budak-budak kita ni, diorang tidak boleh bawa kurikulum normal. Kenapa? Sebab keciciran. Mereka tidak menguasai benda asas. Jadi kita kena faham masalah dia sebenarnya. Tak perlu membebel-melebel mereka tidak mau belajar. Belajar budak-budak ni. Kalau dengan saya belajar. Cumanya sayang, mereka tidak boleh ikut pembelajaran. Kenapa? Sebab aras terlampau tinggi.